Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran secara PDPR. Kali ini kita meneruskan pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 6. Kita masih lagi dalam unit 3, rendahkan kalori, tingkatkan nutrisi. Kali ini topik yang kita akan bincangkan atau pelajari ialah berkaitan makanan segera. Adakah makanan segera ini menjadi makanan diet harian murid-murid? Dan apakah kesan dan kemudaratan kepada tubuh kita jika kita mengambil makanan segera ini dengan kuantiti yang banyak? Dan adakah makanan segera ini mempunyai khasiat yang tinggi kepada tubuh ataupun sebaliknya? Sebelum kita teruskan pembelajaran ataupun perbincangan berkaitan topik kali ini, apakah objektif ataupun yang murid akan dapat dalam pembelajaran kali ini? Melalui standard pembelajaran 1.3.3, murid dapat memahami kesan pengambilan makanan yang diproses dalam makanan segera. Di bawah menunjukkan beberapa gambar makanan segera yang biasa dijual dan diambil oleh kita semua. Adakah makanan segera ini juga menjadi kegemaran murid semua? Makanan segera ataupun makanan ringan. Makan makanan ringan atau makanan segera sekali-sekala adalah tidak berbahaya. Namun jika diambil terlalu kerap dan dalam kuantiti yang banyak, ia boleh menyebabkan masalah yang serius kepada tubuh. Kebanyakan makanan segera mengandungi kalori dan garam yang tinggi dan berisiko untuk menyumbat arteri. Arteri ini merujuk kepada salur yang ada pada jantung kita, salur darah yang ada pada jantung kita. Dan jika anda makan setiap hari ataupun seminggu sekali, ia amat memberi kesan yang buruk kepada sistem jantung dan tubuh kita. Sumber apa yang cikgu nyatakan tadi daripada laman web www.ceriasihat.com. Kandungan dalam makanan segera. Penggunaan bahan asing seperti perisa, pewarna, pengawet dan bahan kimia di dalam makanan segera dan makanan yang diproses bertujuan untuk membantu penyediaan makanan dengan segera. Ia juga penting untuk menambah rasa dan menambah tempoh hayat ataupun ketahanan makanan tersebut. Bolehkah anda mengambil makanan segera? Sebenarnya makanan segera boleh diambil sebagai sebahagian daripada sajian sihat harian anda. Pilih dan ambil makanan segera dengan bijak serta hadkan pengambilannya sehingga 1 hingga 2 kali sebulan sahaja. Kerana makanan segera lazimnya mengandungi lemak, kolesterol dan garam yang tinggi. Di sini juga cikgu ingin nyatakan beberapa perkara penting berkaitan kesihatan dan pemakanan yang kita ambil. Yang pertama berkaitan insulin. Insulin ini adalah hormon yang dikeluarkan oleh pankreas yang ada di bahagian bawah perut kita untuk mengawal glukosa dalam darah. Glukosa ini merujuk kepada kandungan gula dalam darah. Metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme ialah proses kimia yang berlaku dalam semua sel hidup yang melibatkan pembinaan sebatian kompleks dan penguraiannya semula sebagai sebatian ringkas untuk menghasilkan tenaga. Metabolisme ini juga penting kepada tubuh seseorang manusia. Okey, sumber yang cikgu nyatakan ini cikgu rujuk daripada laman web www.myhealth.job.my berkaitan makanan segera. Okey. Kemudaratan dan kesan pengambilan makanan segera. Di sini mari kita berbincang apakah
kemudaratan dan kesan pengambilan makanan segera ini. Yang pertama, kandungan gula yang sangat tinggi. Kandungan gula yang sangat tinggi dalam makanan segera, misalnya dalam minuman berkarbonat. Okey, kesan yang ada jika kita sering ataupun kerap mengambil makanan segera ini, terutama dengan yang mengandungi kandungan gula yang tinggi, dia menyebabkan nilai kalori yang tinggi dan nilai nutrisi yang rendah kepada tubuh kita. Yang kedua, dia juga mengganggu metabolisme tubuh dan menjadi kalis insulin. Seterusnya, dia juga boleh mengakibatkan penyakit seperti diabetes. Diabetes ini adalah penyakit yang majoritinya dihadapi oleh penduduk ataupun rakyat di negara kita sekarang, ataupun yang disebut kencing manis. Seterusnya, yang kedua, kemudaratan yang kedua ialah ketagihan terhadap makanan segera. Adakah murid-murid juga ketagih ataupun sering mengambil makanan segera ini? Kesan daripada ketagihan makanan segera ini, yang pertama, kita tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang. Sebelum ini kita dah pelajari bahawa pemakanan yang seimbang itu mestilah mengandungi bukan saja karbohidrat, tapi mesti ada protein, vitamin, garam mineral dan kandungan lemak yang rendah. Dan kandungan yang paling tinggi yang perlu kita ambil adalah daripada makanan-makanan segar yang adanya zat ataupun vitamin yang tinggi. Yang kedua, dia juga merangsang keadaan obesiti dan diabetes. Obesiti dan diabetes ini adalah dua jenis penyakit yang sering dihadapi oleh kita semua. Obesiti ini merujuk berat badan yang berlebihan sehingga menyebabkan masalah kepada kesihatan. Seterusnya, yang ketiga, kandungan bahan-bahan kimia, sintetik, perisa, perwarna, peluntur dan penstabil. Ini antara kemudaratan makanan segera. Dia mempunyai kandungan bahan kimia, sintetik, bahan-bahan campuran, perisa, pewarna, peluntur dan penstabil. Kesan daripada perkara ini, ia akan boleh memasukkan bahan bertoksin dalam badan melalui pemakanan. Dan pasti bahan toksin ini memberi kesan kepada organ-organ dalaman tubuh kita. Ia juga meningkatkan risiko penyakit kanser dan melemahkan sistem pertahanan tubuh ataupun imuniti badan. Dan pasti buat masa sekarang dalam keadaan pandemik, kita memerlukan imuniti ataupun sistem pertahanan tubuh yang baik untuk melawan penyakit ataupun virus COVID-19. Dan yang keempat, kemudaratan makanan segera yang keempat ialah penggunaan tenaga yang sedikit untuk menghadamkan makanan segera atau makanan yang diproses. Kerana kandungan daripada makanan segera ini lebih kepada kalori dan kurangnya makanan-makanan ataupun yang kita ambil tersebut yang mempunyai zat ataupun vitamin yang tinggi dan memudahkan kita untuk menghadamkan makanan. Okey, kesan daripada itu, pengambilan dan penggunaan tenaga kalori yang tidak seimbang dan stabil. Seterusnya, ia juga merangsang kepada keadaan obesiti, kegemukan yang terlampau, kesan pada penyakit jantung apabila kolesterol yang tinggi dan diabetes. Dan yang seterusnya, kandungan serat yang rendah. Kandungan serat ini banyaknya dalam makanan seperti makanan segar seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, tapi tidak ada dalam makanan segera. Kurang membantu, kesannya kurang membantu proses penghadaman, kawalan tahap kolesterol dan kawalan berat badan. Jadi, apa yang cikgu bentangkan ini, cikgu terangkan ini, murid-murid boleh nilai semula kesan ataupun kemudaratan yang ada dalam mengambil makanan segera. Sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran kali ini, ada satu tugasan yang murid-murid perlu laksanakan. Tugasan ini tugasan ringkas, iaitu murid-murid perlu membina satu karangan berkaitan keburukan ataupun kemudaratan
dan kesan pengambilan makanan segera sebagai diet harian. Maksudnya, kita mengambil makanan segera ini sebagai makanan harian kita. Yang sepatutnya kita mengamalkan diet makanan yang seimbang, yang cukup lengkap dengan nutrisi-nutrisi yang seperti disarankan ataupun yang telah kita pelajari dalam pelajaran yang lepas, iaitu yang mengandungi karbohidrat, protein, garam mineral ataupun vitamin dan kandungan lemak yang rendah. Panjang karangan ini tidak lebih daripada 80 patah perkataan, dan tugasan ini murid-murid boleh buat dalam buku latihan pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, seperti biasa, jika ada sebarang masalah atau murid-murid ingin menghantar tugasan, bolehlah naik dalam Google Classroom atau menghantar melalui WhatsApp atau Telegram seperti yang tertera di sini. Jadi setakat ini saja, kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Jom kita amalkan gaya hidup yang sihat.